Jadi elips ni dia hampir sama dengan bentuk bulatan lah. Cuma dia bentuk lonjong sikit lah macam ni kan. Dia macam bola rugby lah ni. Okay, dia ada dua keadaan. Kalau circle tu satu je keadaannya. Kita terbalik macam mana pun, dia akan sama. Tapi kalau untuk elips ni, dia ada dua keadaan. Sama ada bentuk yang macam ni dan bentuk yang tegak ni lah. Okay. Yang pertama kita tengok dulu istilah. Kita ada dia panggil major axis. Kita ada istilah major axis. Satu lagi kita ada istilah minor axis. Okey, maksud dia major ni maksud dia yang panjang lah. Ya, macam ni kalau saya buat dua paksi ni, yang paling panjang ni, ni dia panggil major lah ni. Okey, ni dia panggil major axis. Major axis. Yang panjang ni. Jadi yang pendek ni ini dipanggil minor. Ini dia panggil minor axis. Okay, jadi kalau kita nak labelkan ni, kalau untuk kes yang pertama ni, major axis dia adalah pada paksi X. Pada paksi X. Minor dia adalah pada paksi Y. Okay, ini maksud dia kita punya elips ni bentuk horizontal. Ini yang pertama ni, elips kita ni adalah bentuk horizontal. Maksudnya bila kita lukis, dia mesti bentuk macam ni. Ni dia panggil horizontal. Kalau yang ni bentuk vertikal lah sebab dia bentuk tegak. Okay. Ni sama juga. Kalau untuk di sini, yang paling panjang ni, yang paling panjang ni dia panggil major. Ini adalah major axis. Maksud dia untuk kes yang kedua ni, major axis dia adalah pada paksi Y. Yang tadi pada paksi X. Ni pada paksi X. So, yang paling penting ni kita fokus kepada major lah. Major ni yang menentukan kita punya bentuk elips. Sama ada bentuk horizontal ataupun dalam bentuk vertikal. Ini bentuk vertikal. Okay, jadi yang pertama, kita bincang yang pertama adalah istilah major axis dan satu lagi minor axis. Itu yang pertama lah. Okey, kemudian yang kedua kita kena tahu center. Okey, center ni dia sama seperti circle. Center tu mesti yang di tengah lah. Center dia mesti yang tengah. Tak kisahlah sama ada bentuk horizontal ataupun vertikal. Dan kita sentiasa guna center tu adalah HK. Kalau circle kita dua kan, sama ada HK ataupun satu lagi negatif G, negatif F. Tapi kalau untuk elips, kita guna sama je. Sentiasa guna HK. Okay, boleh setakat ni? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay. Kemudian, ini dia ada banyak istilah. Yang kita kena tahu. Okay, yang kedua tadi adalah center. Yang ketiga, kita kena tahu, okay, kalau dekat sini, kita boleh labelkan V1, V2. Ini saya labelkan U1, U2. Ini maksud dia, ini kita nak bincang dia punya vertices dia. Ini saya tulis lah. Saya tulis lagi ya. Okay, yang pertama tadi kita kena tahu major ataupun minor axis. Ini yang pertama lah. Okay, yang kedua, center kita mesti guna HK. Okay, yang ketiga ni, kita mesti tahu vertices dia. Vertices ni ada dua. Yang pertama kita bincang major vertices. Kan? Major vertices ni biasanya kita akan labelkan dia sebagai V1 dengan V2. Major vertices. Satu lagi, kita kena tengok minor vertices. Simbolnya biasa kita guna U1, kalau yang di bawah tu U2. Jadi kalau kita patah balik sini kan. Maknanya kalau kita bincang pada major axis,
maka vertex ni, hujung ni, vertex, kita labelkan V1, satu lagi kita labelkan V2. Kalau untuk yang dekat sini, minor axis ni, untuk vertex tu kita labelkan U1, yang di bawah ni adalah U2. Okey. Jadi yang pertama center, kita kena tahu center. Kemudian yang kedua kita kena tahu vertices. Yang satu lagi kita kena tahu kedudukan fokus. 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 Fokus pun ada dua. Okey, ingat fokus ni, kalau satu ni kita panggil fokus. Kalau dua ni kita panggil foci. Foci. Kalau satu fokus, kalau dua ni kita panggil foci. Okey, foci ni dia mesti berada pada major axis. Jadi yang main ni kita kena letak pada major axis. Okey, sama ada major vertices ataupun foci, dua ni. Dan foci ni dia tak boleh berada pada minor. Okey, so foci ni dia mesti berada pada major axis. Kita nanti soalan dia akan tanya, kita diminta dapatkan center, foci dan vertices. Biasa soalan akan tanya 3. Jadi kita kena tahulah bagaimana kita nak kira. Okay. Sama juga untuk vertical. Yang tengah ni center, maka dia punya major vertices. Satu atas guna V, yang bawah guna V2. Okay, kemudian kalau yang dekat minor axis ni, kita guna labelkan minor vertices. Minor. Okay, kemudian satu lagi kita kena tahu kedudukan fokus. Okay, kalau satu ni kita panggil fokus. Kalau dua ni kita panggil foci. So pastikan label ni kamu kena tahulah. Jangan letak fokus di sini. Minor tak boleh. Dia mesti berada pada major. Okey, boleh setakat ni? Okey tak? Boleh, sir. Okey. Kita tengok Jadi kita dah bincang 3. Jadi yang pertama major, minor axis. Yang kedua center kita kena tahu. Kemudian yang ketiga vertices. Bila kita tengok soalan find the vertices, maka kamu kena senaraikan ada 4 lah. Major dan minor. Kemudian yang keempat tadi kita dah tengok foci. Foci ni dia mesti berlaku pada major axis. Kita kena senaraikan F1 dan F2. Okey, yang kelima. Okey, kita tengok kalau kita tengok nota muka surat. Okey, muka surat 40. Nota kuliah tu muka surat 40 tu. Kita ada satu lagi formula. Kita ada A, B, C. Kita ada satu formula. Ni formula tambahan Formula tambahan. Ni saya tulis sini. Kita ada formula tambahan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ni tambahan ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula. Di mana pula A ni? B ni yang mana? Okey, untuk saya punya kuliah ni, kamu gunakan sentiasa A ni lebih besar daripada B. Okay, nanti kalau kamu tengok buku di library ke ataupun you cari dekat internet, dia ada banyak macam keadaan. Jadi untuk yang saya ni, saya ajar satu je. Kamu hafal A ni sentiasa lebih besar daripada B. Kamu hafal yang ni je. Yang kes lain tu kita abaikan. Kita statekan satu kaedah je. A sentiasa lebih besar daripada B. Okey, kemudian kita tengok di mana kedudukan A dan B ni. Kita ada A, kita ada B kan. Okey, kita tengok balik. Ni saya lukis balik ni kalau saya ambil contoh. Saya buat baru Katakan saya ada satu elips yang macam ni. Dan kita ada, saya labelkan kat sini senang sikit. Okey. Ni saya labelkan ni. Okey, nampak Okey, jadi yang paling penting tadi kita mesti bermula daripada center. Center tu ingat, center tu dia mesti
guna HK. Satu je. Kalau circle je dia ada dua. Kalau ellipse satu je. Okey, kemudian tadi saya dah labelkan V1. V1 dan saya dah labelkan V2. Okey, yang A tadi adalah daripada center dia pergi ke hujung ni. Ini sampai hujung ni. Ini dia menggunakan panjang A. So kena tahu. Yang A ni dia mesti berada pada major axis. Yang A ni. Okay. Kemudian kita tadi dah tengok dah, kita ada minor vertices U1, U2. Okey, yang B ni berlaku pada minor axis. Okey, maksud dia ni daripada center pergi ke minor vertices. Ini jarak dia adalah B, panjang dia adalah B. Okey. Kemudian di mana pula C tu kan? Okey, yang C ni kita tengok. Yang C ni kita tengok fokus. Fokus kita dulu. Okey, yang C tu maksud dia daripada center dia pergi ke mana saya nak guna apa lagi? Okey, daripada sini pergi ke fokus. Ini adalah C. Okey. Jadi kalau kamu nak senang ingat, kamu buat macam ni lah. Okey, kita ingat 3 ni, 1, 2, 3. Kalau major vertices, maka kita gunakan A. Major vertices kita mesti guna A. Apa ni? Major vertices mesti guna A. Kalau minor, mesti guna B. Kalau fokus, mesti guna C. Boleh setakat ni? Faham ke tak faham? Boleh sir. Boleh sir. Faham. Kita ada A, B, C. Kena ingat, A tu berada pada major axis. Pada tujuan dia nak cari major vertices. Kalau yang B pula ni, tujuan nak cari minor vertices. Kalau C ni, tujuan dia nak cari fokus. Okay? Dan kita kena sentiasa ingat kaitan di antara C, A dan B. Sentiasa gunakan formula ni. Dengan andaian A ni sentiasa lebih besar daripada B. Okay, so untuk saya punya kuliah ni, kamu hafal satu je. Dia tak ada case B kuasa 2. Kamu hafal tu je. Okay? Jadi kalau kamu guna rujukan yang lain, pastikan ikut cara saya ni. Supaya nanti kamu tak keliru. Okay? Sebab kalau ikut buku yang lain, dia akan ada yang berubah. Dia akan ubah formula. B kuasa 2 tolak A kuasa 2. Nanti ada macam-macam. Jadi untuk yang saya puja ni, kamu hafal satu je. Okay? Sebab jawapan nanti akan sama. Okay, sekarang ni, bila soalan ellipse, dia mesti tanya yang pertama. Dia mesti tanya yang pertama, center. Okay, center. Center mudahlah, HK. Okay. Kemudian yang kedua, okay, kalau katakan untuk contoh yang ni, saya nak dapatkan vertices. Okay, vertices. Ingat vertices ni ada dua. Yang pertama major, satu lagi minor. Okay, saya dapatkan V1. Okay, yang ni, kalau ikutkan nota kuliah ni, kamu kena hafal lah. Dia ada formula dia kan. Kita tak payah hafal, kita tengok. Sebab kita punya point ni ataupun koordinat untuk vertices ni dia bergantung kepada center. Sebenarnya jawapan dia bergantung pada center ni. Sekarang kita tengok V1 dia bergerak daripada center ni, dia bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan, apa yang berubah? X ke Y? Koordinat tu berubah ke kanan. Apa yang berubah? X kan? Maka bila X berubah, maka point untuk vertices ni, yang pertama ni, dia mesti ambil X bertambah. Dia akan berubah. Berubah sebanyak ni tadi. Kan? Kalau V mesti guna A. So, H tambah A lah. Yang Y ni kekal. Okay? Maksud dia formula ni jangan hafal. Kamu tengok pergerakan dia je. Kalau saya nak cari V2 pula. Okay, kalau saya nak cari V2,
Okey, V2. Tadi dia bergerak ke kanan kan? Jadi kita tolak je. Ambil pada sini, tolak je. Dia bergerak ke kiri. Selesai. Kemudian untuk yang satu lagi, minor. Okey, untuk minor pula, daripada center, dia pergi ke atas. Apa yang berubah? X ke Y? Y. Maka saya akan ambil koordinat center ni, saya ubah pada Y. Pada Y, tapi ingat kalau minor mesti guna B. So K tambah B. Macam tu je. Jadi yang satu lagi ni, kita akan ambil H, satu lagi tolak. Ataupun kalau tak faham kita tengok dia turun ke bawah, maknanya tolak. Okay. Itu dia punya. Kalau soalan nak cari vertices. Kemudian soalan berikutnya, dia mesti tanya pula foci. Okay, foci. So saya ambil ni, foci. Foci ni maksud dia kita nak bincang dua titik fokus. Okay, yang pertama F1. Sama je, dia punya koordinat dia mesti bergantung pada center. Kita tengok daripada center, nak pergi ke fokus yang pertama, dia bergerak ke kanan. Apa yang berubah? X ke Y? X. X. Maka X ni yang kita tambah ni. Maksudnya H ni tambah dengan, kalau fokus C. So tambah C. Yang lain tak berubah. Sama juga untuk nilai yang kedua. H tolak C. Tolak ni sebab dia bergerak ke kiri. Okay. Nanti soalan dia akan tanya ni lah. Dia akan tanya 3 tu je. Okay. Jadi ingat, kalau major vertices gunakan A. Kalau minor mesti guna B. Kalau fokus mesti guna C. Kamu hafal yang tu? Untuk ellipse kan, equation of ellipse ni saya bagi dalam bentuk satu je, standard form. Okay, standard form. Kamu hafal ni je, X tolak H kuasa 2. Kalau kita belajar circle, kan, dia sebenarnya sama dengan R kuasa 2. Untuk ellipse ni sebenarnya hampir sama dengan circle, sama. Cuma beza dia ada tambahan. Dia ada A per A kuasa 2 per B kuasa 2. Sebelah kanan mesti 1. Ini formula untuk ellipse. Ataupun equation of ellipse. Okay. Dia sama bentuk dengan circle. Kalau circle dia ambil atas je kan. Tapi dia ada per A, satu lagi per B. Okay. Nanti equation dia akan bagi yang ni je. Mana dapatkan C tu? C tu guna formula tadi dah. C tu adalah A squared minus B squared. Okay. Ini dengan andaian A sentiasa lebih besar daripada B. Okay. Jadi kita patah balik kepada soalan tadi. Okay, contoh yang ke-8 tadi. Saya ambil 8A. X squared over 25 plus Y squared over 9. Okay. Sebelah kanan pastikan 1 ya. Okay, yang pertama sebelum kita jawab soalan, kita kena kenal pasti A tu yang mana. Ingat, A ni sentiasa lebih besar daripada B. Jadi AB ni dia bergantung kepada yang bawah ni. Sekarang ni A ni kita nak rujuk mana? 25 ke nak rujuk 9? Nak rujuk mana? 25. So A tu kita akan rujuk 25. Tetapi bila kita nak tahu nilai A, jangan ambil 25. Kita buat square root. Okay. Maknanya rujukan kita 25 tapi itu adalah A kuasa 2. Kita nak A je. So kita akan ambil square root of 25. Kemudian yang satu lagi mesti B lah. Jangan ambil 9, kita ambil 3. Jadi sebelum kita jawab, kita kena pasti A yang mana, B yang mana. Kemudian untuk yang C ni memang tak ada dalam exam ni. Tak ada dalam maklumat soalan. So gunakan formula ni. Maka C ni sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Maksudnya 25 tolak 9. 25 tolak 9. Dapatlah square root of 16 sama dengan 4. Okay. Biasanya C ni memang kita kena kira. Kalau setakat nak tunggu equation ni, kita hanya ada 2 maklumat je. So C ni gunakan formula ni. Okay. Kemudian
Sekarang ni, tadi kita dah belajar, ellipse ni ada dua bentuk, sama ada horizontal ataupun vertical. Jadi sekarang ni nak menentukan horizontal ke vertical, kamu tengok nombor yang paling besar tu berada di mana? Di bawah X ke di bawah Y? Sekarang ni. X. X kan? X. X, maksud dia kita punya ellipse tu mesti bentuk horizontal. Mesti bentuk horizontal. Okay. Saya buat horizontal ni sebab nilai yang paling besar tu berada pada bawah X. Okay. Maksud dia nilai A itu berada di bawah X. Bila berada di bawah X, maka bentuk dia mesti major axis dia adalah paksi X. Okay. Kalau katakan nombor yang paling besar tu berada di bawah Y, baru kamu buat vertical. Bentuk vertical. Okay. So kalau kat sini kita, ni sebelumnya saya lakarkan ni. Okey, saya labelkan ni. Okey, jadi sekarang ni, selalunya kalau kamu nak jawab soalan, selalunya kamu lakarkan. Yang pertama dapatkan A, B, C, kemudian kamu lakarkan. Okey, kemudian setiap pengiraan mesti bermula daripada center. Mesti bermula daripada center dan kamu labelkan V1, V2, U1, U2 dan kamu labelkan fokus. Fokus berlaku pada meja. Okay. Dan kamu ingat, pastikan kamu hafal je ni. Ini kamu hafal ya. Hafal. Kalau major vertices, saya mesti guna A. Kalau minor, mesti guna B. Kalau fokus, mesti guna C. Hafal yang ni. Okey, kita tengok soalan dia. Find the center yang pertama. Okey, jadi untuk soalan ni, center, soalan yang pertama, center. Center dia adalah, okey, sekarang ni, untuk dapatkan center, memanglah HK. Memanglah HK. Tetapi, okey, kalau kita comparekan dengan standard form tadi, general form, standard form, kan? Ini maksud dia kita punya H kita kosong. H kita kosong, yang Y pun sama juga. Kosong. Maka kita punya center kita 0, 0. Kita comparekan dengan yang ni. So kita akan dapat center tu adalah 0, 0. Salah ni center dia 0, 0. Itu yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, vertices. Kita nak vertices. Ingat, vertices ni, soalan ni pendek je, vertices. Tetapi vertices ni dia ada 4. Okay? Yang pertama dia ada major. Yang kedua dia ada minor. Okay? So yang paling penting ni adalah major lah. Okay, kita tengok dulu V1 ni. Okay, V1. Kita tengok ya. Ingat kalau V mesti guna A. Sekarang ni V ni daripada center dia bergerak ke kanan. Apa yang kita kena tambah? X ke Y? X. X. So X yang bertambah, maka kita ambil lah 0 plus, ingat V tu guna A. A tadi berapa? A tadi 3 kan? A 5. Jadi 5. Ni apa? 3. 4 Okay, saya gantikan So terus ambil, kalau major mesti ambil tambah A. So tambah 5 lah. Okay, kemudian kita punya V, ni saya tulis lah. Sudah 5, 0. Okay, kemudian V2 kita tolak aja. Okay, negative 5, 0. Okay, settle. Ini untuk major. Kemudian jangan lupakan minor tu. Okay, minor pula. Okay, minor Minor dia pada center, dia bergerak ke atas. Apa yang berubah? X ke Y? Kalau bergerak ke atas, Y. Maka daripada center ni, ubahlah Y tu. Ubah Y. Tapi minor guna B. B tu 3. So tambah 3.
Okey, jadi yang satu lagi kamu buat tolak. Ataupun terus jawapan je. Okey. So macam itulah. Itu adalah vertices. Boleh? Jadi jawab dia punya ni kamu jangan hafal formula dia. Kamu tengok pergerakan dia. Kalau bergerak ke kanan maksud dia X tu berubah. Kalau bergerak ke atas Y yang berubah. Hafal yang itu je. Kemudian soalan yang berikutnya dia nak fokai. Okay, fokai. Maknanya fokai ni ada dua lah. Okay, so kita teruskan. Okay, saya ambil. Okay, fokai. Fokai. Kita kena bagi tahu dua jawapan lah. Okay, fokai ni bergerak ke kanan. Apa yang bertambah tadi? Kalau bergerak ke kanan? X. X. Maksudnya ambillah X. X tambah dengan C tadi 4. So yang Y ni kekal. So jawapan dia adalah 40. Okay, dan satu lagi. Dia bergerak ke kiri, kamu tolak je. Okay, itulah kita punya jawapan. Okay. Kemudian soalan dia apa? Major axis. Okay, major ni dia bergantung A tu berada di mana. Okay, tadi kita bentuk horizontal kan? So major, ini soalan yang terakhir. Major axis. Okay, adalah X axis. Sebab A kita tadi berada di bawah Y. Di bawah X. Okay, kemudian yang minor tu lawan dia lah. Okay, minor axis. Ambil lawan dia. Okay, settle. Okay, kemudian soalan yang terakhir, and sketch graph. Okay, kalau sketch graph maksud dia, yang tadi saya buat lakaran. Okay, bila kita nak buat jawapan akhir dia, kamu kena labelkan dengan lengkap. Labelkan dia punya koordinat dia. Ni kamu labelkan. Semubah ni. Maknanya betul dah, okey ni. So kita labelkan. Yang pertama 0, 0. Labelkan. Fokus tadi, major vertices yang pertama 5, 0. Ini untuk soalan terakhir kamu labelkan daripada lakaran tadi. Labelkan, ni negatif 5, 0. Kemudian tadi apa benda tadi? Minor tadi berapa? Minor 0, 3. Labelkan, minor 0, 3. This one 0, 3. Kalau ke bawah 0, negative 3. Macam tu. Kemudian kita punya fokus. Kita punya fokus apa tadi? 4 kan? So 0, 4. Settle. Kemudian satu lagi ke kiri. So macam tu. Jadi kalau soalan tu suruh sketch the graph, kamu tulislah macam ni. Okay. So jawapan akhir, pastikan kita punya lakaran ni complete dengan label dia punya point dia. Okay, itu untuk soalan yang terakhir. Okay, ada soalan setakat ni? Boleh ke tak boleh? Sir. Oh, sir. Ya. Untuk yang sketch tu kan, bentuk ellipse tu kena, sir? Ya. Sir, Ya. yang fokai tu 04 ke 40? Oh. Tadi saya kira apa? 40 lah katanya kan? Oh ni silap. Lebih semangat. Jadi sepatutnya 40 ni. Okay, 40, yes. Yang ni negatif 40. Pengiran tadi betul kan? Pengiran tadi. Betul. Betul. Saya salah label. Okay, ada lagi soalan? Okay, tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan contoh yang ke contoh 8 juga. Saya ambil contoh 8C lah. Okay, 8C. Kita punya equation yang diberi adalah
X minus 2 squared over 4, kemudian tolak Y minus 5 squared. Ini soalan ni, soalan. Dari per dengan 16 equals 1. Okey. Jadi yang pertama, kalau kita jumpa soalan kan, yang pertama, pastikan sebelah kanan ni mesti 1. Kadang-kadang soalan exam nanti, sebelah kanan ni kadang dia nombor lain daripada 1. Katakan 4. Bila 4, maksud dia kamu kena ambil semua ni kena bagi 4. Syarat yang pertama, sebelah kanan mesti 1. Okey. Kemudian syarat yang kedua, pastikan kurungan ni, dia tak ada nombor sebelah dia. Tak ada nombor. Ni katakan saya ada nombor sini 3. Maka 3 ni kamu kena turunkan ke bawah. Dia akan jadi 4/3. 4/3. Dia syarat dia jangan ada nombor sebelah kurungan. Katakan sini ada nombor 5. Kamu kena turunkan dia ke bawah 5. Jadi tulis 16/5. Okey. So syarat pertama sebelah kanan mesti 1. Syarat yang kedua sebelah kiri ni pastikan kurungan ni jangan ada nombor. Kalau ada nombor letak di bawah. Okey. Okay, jadi yang pertama, kalau kita nak jawab soalan elips, yang pertama kena tentukan A tu berapa. Ingat A ni sentiasa kita ambil nombor yang paling besar. Sekarang kita nak rujuk yang mana? 4 ke 16? 16. 16. So ingat kamu jangan hafal A tu sentiasa berada di bawah X. Dia kena tengok dia berada di mana. Nombor yang paling besar. Kalau yang besar 16, okey, maka A itu 4. Ingat kita akan buat square root. Yang B pula berapa jawapan dia? B. 2 sebab datang dari sini lah. Square root. Tak, 2. Yang C ni memang kena kira. C ni formula dia adalah C squared equals to A squared minus B squared. Kita hafal satu je formula dia. Memang ini je formula dia. Tak kisahlah apa jenis soalan, inilah formula dia. Okey, maka kita ambil je 16 tolak 4. 12. So dapatlah punca 12. Okey, so kita label je tu lah. Okey, kemudian barulah kita jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama masih dia tanya center. Okey, center. Center ni dia merujuk kepada kurungan ni. Kurungan ni. Kamu anggap dia macam faktor lah. Kalau faktor, kalau kita ada faktor X tolak 2. Bila saya keluarkan, nak ambil nanti 2 ke nak ambil 2? Kalau saya keluarkan daripada kurungan. 2. So jawapan yang pertama 2 dah. Sama juga ni. Ini kalau saya anggap faktor ni. Saya keluarkan negati 5. Kita akan dapat apa? Negati 5 ke 5? 5. Ya. Dah selesai. Itulah kita punya jawapan center. Yang tadi 0, 0 sebab tak ada nombor sebelah X ni. Sebelah Y pun tak ada nombor. Itu yang center dia 0, 0. Kalau ada nombor, hati-hati. Okay. Kalau ada nombor, katakan sini asalnya tambah 2. Maka bila saya keluarkan, kena ambil jawapan dia negati 2. Okay. Sebab kita bila keluarkan daripada kurungan, maka tanda tu kena ubah. Okey, kemudian soalan yang berikutnya dia nak apa tu? Yang pertama, okey, yang seterusnya adalah vertices. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak cari vertices, nak cari foci, seeloknya kita lukis. Kita buat lakaran dulu. Kita buat lakaran. Okey, sekarang ni bentuk apa ni? Horizontal ke ataupun bentuk vertical? Vertikal. Vertikal sebab A tadi berada di bawah Y. Kalau di bawah Y, maksudnya parallel to Y axis. Itu kita punya measure dia. Okey, measure axis kita adalah di pasi Y. So macam tu lah. Ini saya besar sikit. Yes. Betul. Okay. Jadi seloknya, kalau kita dapatkan jawapan, seloknya kita bermula dengan lakaran. Tapi jangan silap. Okay, jangan silap, pastikan kedudukan dia betul lah. Sama ada guna horizontal ataupun vertical. Okay, jadi kita akan bermula daripada center, HK. Bermula daripada sini. Kemudian yang di atas ni adalah V1. Yang di bawah ni V2. Yang ke kanan ni U1. Yang ke kiri ni adalah U2. Ingat, kita punya label dia macam tu. Ni kalau saya masukkan Pak Sim lagi senang lah.
Okay. Jadi ni. Satu lagi gerak. Okay, sekali lagi. Yes. Selalunya kamu buat macam itulah. Saya bezakan. Okay. So, satu lagi kita kena labelkan fokus. F1, F2. Okay. So, kita kena ingat kalau kita nak cari V, nak cari minor, nak cari fokus, fokai. Okay. Kalau V mesti guna A. Kalau U mesti guna B. Kalau fokus mesti guna C. Okay. So kita tulis tadi. A tadi berapa? A tadi 4. 4. B tadi berapa? Macam 2 kan? Dan C itu adalah square root of 12 kan? Okay. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan contoh ni. Okey, kita mulakan yang pertama. Kita nak dapatkan vertices. Okey, soalan seterusnya nak dapatkan vertices. Okey, ingat vertices ni sebenarnya paling kurang kamu kena nyatakan measure dia. Dalam exam ni sebenarnya kamu nyatakan measure je dah cukup. Kalau nak ikutkan lah. Dari segi penandaan dia, kalau penandaan markah dia dikira hanya measure vertices. Okey, kita tengok dalam kita nak menentukan measure vertices yang pertama ni, kita tengok pergerakan dia. Okey, V1 kita macam ni. Maksudnya dia pada center, dia bergerak ke atas. Apa yang berubah ni kalau bergerak ke atas? Y. Y berubah. Maka kita ambil jawapan center ni 25, tapi kita tambah untuk Y. Nak tambah dengan apa? 4 ke 2? Nak tambah dengan apa? 4. 4. Sebab ingat measure mesti guna nombor A. 4. So tambah 4. Maka jawapan dia adalah 29. Satu lagi jawapan dia 2 tolak. So 21 dah settle. Okey, kemudian ni untuk tambahan. Tapi dalam exam setakat penandaan saya ni, penandaan sebelum ni dia hanya jawapan ni je. Dah cukup. Tapi untuk berjaga-jaga ni kamu labelkanlah U1 ni. U1 sama dengan, okey, ingat daripada center dia bergerak ke kanan. Apa yang bertambah kalau bergerak ke kanan? Ke kanan. X yang bertambah. Maka ambillah daripada center tadi 2. Tambahlah dengan B. B ni sebab kita guna minor. Okay, kemudian apa lagi? 5. Okay, so dapatlah 4, 5. Settle. Kemudian U2 ni lawan dia. So 2 tolak 2. 5. Sama dengan 0, 5. Okay, settle untuk vertices. Kita teruskan untuk cari foci. Okay, foci ni. Foci ni ada 2 jawapan lah. Maka F1 sama dengan. Okey, kita tengok pergerakan dia. Fokus ni berada pada y-axis. Jadi, sekarang ni kita ambil center bergerak ke atas. Apa yang bertambah kalau bergerak ke atas? Y. Y bertambah. Jadi kita tambah je dah. Kat 5 ni. Settle. Sama ada biarkan ni ataupun nak buat decimal number pun boleh. Kemudian yang lain ni tolak lah. 5 tolak punca 12. Okay. So macam tu lah. Jadi kalau kita nak sketch the graph, maka kita ambil yang lakaran tadi, labelkan setiap point yang kita dapat ni. Okay. Kemudian kita tengok tadi dia ada soalan tambahan lagi. Major axis. Okay. Major axis. Disebabkan vertical, kita akan ambil y-axis. Okay. Jadi untuk soalan yang terakhir itu dia nak minor. Okay, minor axis. Kita ambil je x lah. Dia lawan je. Okay, so macam tu lah. Okay, setakat ni ada apa nak tanya?
Ada soalan? Tak ada sir, okey. Okay. So formula jangan hafal Kita tengok pergerakan tu. Maksud dia, jadi kita tengok balik bila kita jumpa soalan, step yang pertama tentukan A tu berapa, B berapa dan C kena kira. Kemudian step yang kedua, center tu mesti dapatkan center. Center dah dapat, kamu buat lakaran. Lakaran pastikan betul, dia bentuk horizontal ke vertical. Kalau salah lukis, maka berubahlah jawapan untuk vertices dan foci. Okay. Kemudian selalunya kamu ingatlah V, U, F, A, B, C. Kamu apa yang tu? Okay. Okey, ini satu bentuk soalan. Kita tengok contoh yang ke-9. Okey, contoh yang ke-9. Okey, katakan saya ambil soalan B dah. Okey, kita dapat x squared plus 2x kemudian plus 4y squared minus 16y equals to 8. Okey, tadi saya dah bagi tahu dah formula untuk ellipse ni dia hanya satu je. Kita ambil dalam bentuk standard form. Okey, standard form. Jadi sekarang ni, ini kalau ikutkan, ini dia boleh dipanggil sebagai general form. Kalau daripada general form, untuk ellipse, kita tak boleh tentukan center tu berapa, foci tu berapa. Okey. Jadi step yang pertama, kalau kita dapatkan center tu, dia mesti tukar ni kepada bentuk, dalam bentuk standard form. Okey, maksud dia kamu kena tukar ni. Okey, jadi cara nak tukar ni, kita gunakan combinatorial least square. Ingat balik kaedah combinatorial least square, maksud dia, daripada dua sebutan, bagaimana kita nak tukar supaya bentuk kurungan kuasa 2. Kena ingat balik. Okay. So, ingat balik Ni saya terus buat je ni. So, X tambah, ambil nombor ni, bagi 2. So, 1 lah. Tolak dengan nombor yang kita dapat ni. Ingat tak ni, combinatorial square ni? Boleh ke? Dia mudah je. Yang ni, bagi 2 dapat 1 kan? Kemudian ulang balik 1 kos 2. Yang ini mesti tolak. Okey, untuk yang ni pula, kita boleh buat combinatorial square tapi dia ada syarat. Ni sepatutnya kalau kita nak buat, kita kena tukar dulu ni. Ni sepatutnya kena tukar dulu. Dia akan jadi tambah 4 y kuasa 2 tolak 4y. Kena tukar dulu. Baru macam ni baru boleh buat combinatorial square. Okey. So yang tambah 4 ni saya keluarkan. Okey, kita akan buat yang di dalam ni. Okey, saya buat combinatorial square untuk yang ni. So kita akan ambil kurungan y tolak. Ini selalunya. Okey, sekali lagi y tolak. Kita ambil y tolak 2 kuasa 2. Tolak negatif 2 kuasa 2. Okey, maknanya saya rujuk pada sini. Ambil je nombor ni bagi 2. Dapat negatif 2. Dan mesti tolak. Tolak balik yang kita ada ni. Yang ni. Okey, maka yang sebelah kanan ni tak berubah. Okey, ada masalah setakat ni? Ada yang tak faham? Ini akan jadi 4 y tolak 2 kuasa 2. Okey, nombor ni kita jumlahkan. Yang ini akan jadi tolak 1. Ini tolak 1. Tolak 1. Tolak dengan 16. Betul ke? Boleh nampak ni? Tolak 1. Yang ni jadi tolak 4. Tolak 4 darab 4 jadi tolak 16. Sama dengan 8. Betul ke? Y tolak 2 kuasa 2. Tolak. Okey. Jadi, sebelah kanan jadi berapa tu? Negatif 17. Negatif 17. Tambah 8 berapa?
Apa sih? 17 tambah 8. Ni bawa ke sana. 25. 25. Ya, 25. Okey. Jadi sekarang ni kita dah hampir kepada standard form untuk ellipse. Tapi belum siap ini. Tadi saya dah bagi tahu dah. Syarat pertama ellipse, sebelah kanan mesti 1. Dan kita jadikan dia ni 1 ni. Apa kita buat? Jadikan ni 1. Semua Bagi bagi. 25. Ya, semua bagi dengan 25. Okey, kita bagi dengan 25. Tak ada 25 sini, 25, yes. Tambah dengan 4, Y tolak 2 kuasa 2 per 25. Sebelah kanan dah berjaya jadi 1. Okey, tadi saya dah bagi tahu nak dapatkan ellipse, ellipse dia punya equation dia. Equation of ellipse, sebelah kanan mesti 1. Kemudian syarat yang kedua, pastikan nombor sebelah kurungan ni dia mesti 1. Yang ni dah settle dah ni. Tetapi yang ni, yang ni dah tak ikut syarat lagi. Maka 4 tu mesti bawa ke bawah. Jadi kita ubah je cara penulisan. Yang ni kekal X tambah 1 kuasa 2 per 25. Per 25 tambah. Ini, kalau kita nak jadikan 1, bawa je ke bawah. Maksudnya kita ubah je cara penulisan. Kita tulis 25 per 4. Bawa je ke bawah. Sama dengan 1. Okey? Jadi kalau jumpa nombor sebelah kurungan tu, kita bawa tingkat yang paling bawah sekali. So 25 per 4. Maka inilah kita punya standard form for ellipse. Daripada sini barulah kita cari. Okey? Dan kita teruskan step kita. Setakat ni ada pernah tanya tak? Boleh Okey, tak? sir. Okay. Tak ada, sir. Tak ada. Okay. So pastikan sebelah kanan 1, sebelah kiri ni pastikan sebelah kurungan mesti 1. Okey, so kita ambil. Okey, sekarang A kita ni berapa? Nak ambil 25 ke nak ambil 25 per 4? Tunjukkan. 25. Ya, ini yang lagi besar kan? So kita akan ambil 5. Kemudian B ni adalah square root, dapat 5 per 2. Yang ni C ni kamu guna formula lah. C ni kamu guna formula. Dapat 5 punca 3. Betul tak? Kalau guna formula. Kamu guna Betul, sir. Ni kamu rujuk lah. Saya guna formula C squared equals to A squared minus B squared. Maksudnya square root of, ambil yang ni tolak yang ni. Silakan. Okey. Kemudian, nilai A tu berada di mana? Di bawah X ke di bawah Y? X. Di bawah X. Jadi X. bentuk ellipse kita bentuk apa? Horizontal ke vertical? Horizontal. Horizontal, betul. Jadi bila kita dah ada ABC, seeloknya kita lukis, buat lakaran dulu. Horizontal. So kita buatlah horizontal. Horizontal, yes. Kan kalau nak jelas lagi kamu buatlah paksi. Okey, buatlah paksi. Ini bagi clear sikit lah. Okey, macam tu Jadi pastikan betul, jangan salah. Kalau kamu terbuat bentuk vertikal dah salah dah. Okey, saya buat horizontal ni sebab P itu berada di bawah X. Okey, jadi yang pertama. Okey, yang pertama, center kita. Center. Baca daripada sini. Kalau daripada kurungan yang pertama, saya keluarkan ni. Nak ambil positif 1 ke nak ambil negatif 1? Nak ambil 1 ke negatif 1? Negatif 1, sir. Ya, betul. Kalau yang Y pula? 2. Ingat kita jangan salin daripada kurungan ni. Ambil lawan dia. Dah center untuk center. Yang lain ni V1, yang ni V2. Ini U1, yang ni U2. Dan jangan lupa kita ada lagi tambahan fokus. Fokus mesti berlaku pada meja. Okay? So ingat yang tu.
Kemudian ingat, sebelumnya kamu tulis macam ni lah. Saya nak akan cari V, saya nak cari U minor, saya nak cari fokus. Okay, yang ini mesti guna A. Minor mesti guna B. Fokus mesti guna apa? Fokus. C, betul. Saya punya tulis lah. A 5 yang kita dah kira tadi. B 5/2. C tadi 5/3/2. Tulis. Nanti senang kita nak kira. Okey, jadi sekarang ni V1. Okey, V1 kita adalah dia pada center dia bergerak ke kanan. Nak campur ke tolak? Campur. Campur berapa ni? Apa yang bergerak? X ke Y yang bergerak? X. Jadi saya akan ambil lah. Center tadi -1 tambah dengan disebabkan measure, ambil ni 5 ni. 5, 2. Okey, kamu kira lah. Kemudian V2, kamu ambil tolak 1, tolak 5. Sebab dia bergerak ke kiri, settle. Kalau minor, dia bergerak ke atas. Apa yang bertambah? Bergerak ke atas. Y. Y. So, -1, Y yang kita tambah. Tambah sebanyak 5/2. Ini nanti kamu guna calculator ni. Okey, kemudian U2 kamu buat tolak. Okey. Boleh? Kemudian apa lagi nak? Fokus Okey, fokai. Okey, kita nak ambil fokai. So, fokai ni dia bergerak ke kanan. Apa yang berubah? X ke Y? X. X. Maka kita ambil center tadi -1 tambah dengan 5/3/2 yang Y tak berubah. F2 pun sama. Okay, so macam tu lah. Okay, lagi apa soalan tu nak? Dah, settle. Kemudian sketch the graph. Okay, sketch the graph ni maksud dia, kamu dah ambil lakaran ni, labelkan lengkap. Ini apa label dia? F1 ni, labelkan je. Termasuklah paksi dia. Okay?